Ini berkaitan hati. Hati yang tak ada dengki dan dendam, dan sifat yang tidak pernah menyakitkan orang lain ataupun menipu orang lain. Yang ini penting. Lebih penting daripada timbunan gunung amalan-amalan sunat. La yasma'una fiha lagwan wala ta'fima illa qilan salaman salama. Iaitulah ahli-ahli syurga itu, mereka tidak akan mendengar di dalam syurga perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan tipu, perbualan dan perkataan yang lara, yang buang masa, yang sia-sia. Illa qilan salaman salama. Ucapan ahli-ahli syurga nanti tuan-tuan semua perkataan yang baik. Tak ada tipu orang, tak ada sakitkan hati orang, tak ada fitnah orang, tak ada mengumpat orang, tak ada sebab aib orang. Aku sediakan kepada hamba-hambaku yang sabar dengan ujian dunia ni, ujian miskin, ujian sakit, ujian muflis, ujian disiksa, ujian didera dan sebagainya ni, Allah Ta'ala sebut, aku sediakan kepada hamba-hambaku yang soleh, yang sabar dengan semua ujian dunia ni. Ma la ainun ra'at, dalam syurga nanti benda yang mata mereka tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, aku sediakan kepada mereka dalam syurga nanti benda yang telinga mereka tak pernah mendengar. Wala khatara ala qalbi bashar, aku sediakan kepada ahli syurga itu perkara-perkara yang tak pernah terlintas di fikiran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita masih lagi dalam siri jelajah alam syurga. Semoga saya dan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dan akhirnya dikurniakan kesempatan, peluang untuk berada di dalam syurga Firdaus bersama dengan seluruh ahli keluarga kita dan semua umat Nabi SAW yang lain, dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hari Nabi duduk dengan sahabat, kemudian Nabi sebut sebentar lagi seorang ahli syurga akan masuk. Kemudian bila Nabi sebut seorang bakal ahli syurga akan masuk, maka para sahabat radhiyallahu anhum sangat teruja untuk melihat siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat semua pun tunggu, dan akhirnya masuk seorang laki-laki, seorang di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Jadi bila sahabat ni masuk, hak Nabi sebut seorang ahli syurga akan masuk ni, kesemua sahabat yang berada di situ, sahabat yang besar-besar ni keheranan, terkejut bila tengok yang masuk ini bukanlah di kalangan sahabat yang kanan, yang masyhur, yang selalu mendampingi Nabi, yang rapat dengan Nabi dan sebagainya. Maksudnya sahabat yang biasa. Dia ada kibarus sahabah, sahabat besar, ada sirarus sahabah, ada sahabat yang biasa, yang sangat awal masuk Islam, yang masuk Islam di Mekah, ataupun sahabat yang menyertai perang Badar. Ini sahabat-sahabat yang besar lah.
Jadi bila semua sahabat tengok, jadi mereka heran dan akhirnya majlis dengan Rasulullah berakhir. Ada satu orang sahabat, Abdullah ibn Amr ibn As. ayahnya sahabat, dia juga sahabat, Abdullah ini. Dengan semangat yang membara, orang kata keinginan yang begitu tinggi untuk tahu apa kelebihan sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi ni, bukan yang 10 orang tu. Yang Nabi kata bakal ahli syurga ni bukan yang 10 orang tu. Jadi Sayyiduna Abdullah ibn Amr ibn al-As, dia ikut sahabat tadi dan akhirnya dia minta izin. Dia kata, boleh tak nak minta izin untuk menjadi tetamu? Maka sahabat yang dipuji dan dijamin oleh Nabi tadi, dia pun kata, boleh nak jadi tetamu di rumah saya. Maka dia pun benarkan. Selepas 3 hari menjadi tetamu, Abdullah ibn Amr ibn As melihat gerak-geri sahabat yang Nabi puji ni tiap-tiap hari. Dia tengok, sebab dia nak tahu apa benda besar yang sahabat ni buat. Maka selepas 3 hari dia tidak mendapati apa-apa benda yang mengagumkan dia. Dari segi ibadah, dari segi zikir, dari segi biasa. Sehingga membuatkan dia minta izin. Dia kata, boleh tak aku nak tanya sesuatu? Bahawasanya Rasulullah SAW memberi kabar gembira bahawa kamu adalah bakal ahli syurga. Tetapi aku tengok ibadah kamu biasa. Semayang berjemaah di masjid 5 waktu, sahabat tu buat seperti sahabat-sahabat lain. Bangun malam pun tidaklah banyak. Maksudnya biasa saja. Baca Al-Quran yang biasa, bangun malam yang biasa, zikir yang biasa macam semua sahabat lain buat. Tidaklah sampai yang mungkin dia rasa sahabat yang Nabi puji ni mungkin dia ni mungkin bangun sepanjang malam tak tidur langsung ni, bermunajat dengan Allah sepanjang malam. Tapi tidak. Jadi Abdullah ibn Amr tanya, apa yang kamu buat sebenarnya? Rahsia sehingga Nabi memuji kamu sebelum kamu mati, kamu masih di atas muka bumi Allah. Maka jawab lelaki ini, ma huwa illa ma ra'aita. Aku tak ada buat apa kecuali apa yang kamu tengok. Ghaira anni la ajidu fi nafsi ghishan li ahadin minal muslimin. Lelaki ni kata, ibadat aku, zikir aku, takat mana yang kamu tengok, yang sikit tu saja. Akan tetapi aku tidak pernah melakukan aniaya kepada mana-mana umat Islam yang lain, seperti berbohong, fitnah, sebab aib orang. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah. Dia kata, tidak pernah sedikit pun aku dengki dengan kelebihan yang Allah bagi kepada mana-mana pun orang Islam yang lain. Tuan-tuan sekalian, saya ringkaskan, ini berkaitan hati. Subhanallah. Hati yang tak ada dengki dan dendam, dan sifat yang tidak pernah menyakitkan orang lain ataupun menipu orang lain. Yang ini penting. Lebih penting daripada timbunan gunung amalan-amalan sunat. 1000 kali lebih penting akhlak yang baik, hati yang bersih itu lebih penting daripada timbunan amal soleh yang sunat yang lain yang dilakukan, yang dikejar oleh kita. Sebab itu ada orang bila dia mempunyai hati yang keras, hati yang gelap, zalim, walaupun dia menzalimi binatang, dalam masa yang sama dia adalah orang di kalangan
ahli ibadah, kita mendengar bahawa Nabi kata dia adalah ahli neraka. Dan kita juga boleh melihat dalam satu hadis lagi Nabi sebut ni tentang ahli syurga ni. Ceramah kita ni pasal syurga. Peringatan ni supaya saya dan kita semua pakai ingat, kita tak buat apa yang Nabi larang ni. Satu wanita yang mulutnya sering menyakitkan hati jiran-jiran yang lain, sedangkan dia seorang yang banyak beribadah. Nabi kata hiya min ahli nar. Dia di kalangan ahli neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dimaksudkan oleh Allah dalam satu ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Ayat ni masyhur. Siapa yang selalu baca surah ni harian, dia akan tahulah. Iaitulah ahli-ahli syurga itu, mereka tidak akan mendengar di dalam syurga perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan tipu, perbualan dan perkataan yang lara, yang buang masa, yang sia-sia. Illa qilan salaman salama. Ucapan ahli-ahli syurga nanti tuan-tuan, semua perkataan yang baik. Tak ada tipu orang, tak ada sakitkan hati orang, tak ada fitnah orang, tak ada mengumpat orang, tak ada sebab aib orang. Di dalam syurga tak ada semua tu. Maka dengan sebab tu, hanya orang yang berakhlak baik saja yang layak mempunyai syarat, melepasi satu syarat yang besar untuk menjadi ahli syurga, selain daripada syarat iman dan amal soleh. Tuan-tuan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kepada manusia seperti yang saya sebut dulu. Aku sediakan kepada hamba-hamba aku yang sabar dengan ujian dunia ni, ujian miskin, ujian sakit, ujian muflis, ujian disiksa, ujian didera dan sebagainya ni. Allah Ta'ala sebut, aku sediakan kepada hamba-hamba aku yang soleh, yang sabar dengan semua ujian dunia ni, ma la ainun ra'at. Dalam syurga nanti benda yang mata mereka tak pernah tengok, wala udhunun sami'at. Aku sediakan kepada mereka dalam syurga nanti benda yang telinga mereka tak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan kepada ahli syurga itu perkara-perkara yang tak pernah terlintas di fikiran mereka. Subhanallah. Jadi antara realiti ahli syurga tuan-tuan yang saya nak sebut untuk kali ini, antara realiti ahli syurga ni ialah Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Nabi kata, atardawna, kalian nak ada, kalian adalah 1/4 ahli syurga. Manusia ramai tuan, hari ni ada 7 bilion hari ni. Ramai. 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, 5000 tahun yang lalu, 10,000 tahun yang lalu, banyak mana manusia. Nabi tanya, mau tak kamu adalah 1/4 ahli syurga? 25%. Sahabat kata, nak ya Rasulullah, na'am. Kemudian Nabi sambung soalan. Nabi kata, atardawna an takunu thulutha ahli jannah. Mahukah kalian kalau kalian, aku minta dengan Allah untuk jadikan umat ini 1/3 ahli syurga? 1/3 lagi banyak lah. Maka sahabat kata, na'am, nak ya Rasulullah. Kemudian Nabi sambung lagi. Nabi kata, mahukah kalian kalau aku mohon kepada Allah bahwasanya ahli syurga itu adalah separuhnya di kalangan umatku? Maka para sahabat kata, na'am. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara realiti keadaan di syurga, separuh adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, separuh. Bahagia dan beruntungnya jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut dalam satu hadis,
Sesiapa yang membunuh seorang ahlu zimmah, dia tidak akan mendapati bau wangi syurga. Bukan tak masuk syurga, tak bau wangi syurga. Ini kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Bunuh ahli zimmah. Berapa orang? Seorang. Ahli zimmah ni bukan Islam. Orang bukan Islam yang bernaung di dalam negara Islam dan membayar cukai tahunan setahun sekali. No? Ahli zimmah adalah mereka yang dilindungi di dalam negara Islam. Harta mereka, nyawa mereka, keturunan mereka, maruah mereka. Mereka ini adalah ahli zimmah dan mereka bukan Islam. Apabila seseorang bukan Islam menjadi ahli zimmah, Nabi kata kalau siapa bunuh seorang ahli zimmah, mati dalam keadaan tidak bertaubat, sesungguhnya dia tidak bau wangi syurga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 ama. Sedangkan Nabi kata bau wangi syurga ni tuan-tuan 70 tahun sebelum sampai ke syurga kita sudah bau. Ni yang tadi kita sebut, Allah Ta'ala menyediakan semua benda-benda ajaib yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di fikiran, iaitu mana ada tempat tuan-tuan, setahun sebelum sampai kita dah bau wangi tempat tu. Setahun. Tak ada dalam dunia ni satu tempat, kelang bunga ke, kelang minyak wangi ke, taman bunga yang sebesar 100 kilometer persegi ke, yang apabila setahun sebelum sampai dah bau. Tak ada. Hanya syurga saja. Inilah keajaiban dan kepelikan yang pertama daripada 1000 yang Nabi ceritakan. 1000 tuan-tuan. Saya tak tahu nak mula yang mana. Kan? Saya harap siri-siri syurga ni memberi keinsapan, kepuasan kepada diri saya dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian realiti yang ke-5 ataupun ke-6 untuk kali ini punya siri tuan-tuan. Ketika semua ahli syurga dah duduk dalam syurga, ahli neraka dah duduk dalam neraka. Saya nak ulang balik, nak recall dengan tuan-tuan satu benda. Ahli keluarga kita semua akan masuk dalam syurga. Wallahu a'lam. Tuan-tuan agak-agak, tuan-tuan tengok keliling kita, anak kita, isteri kita, suami kita, kakak kita, bapa saudara kita, sepupu kita, kesemuakah layak untuk masuk dalam syurga? Yang tak solatnya, yang tak tutup auratnya, yang terlibat dengan ribanya, yang minum araknya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dulu saya pernah sebut ke tuan-tuan, kita pergi travel satu tempat 2 minggu, nak duduk hotel, makan semua order, tak payah masak kalut-kalut, flight, nak pergi berjalan tengok tempat-tempat menarik sebagainya. Tiba-tiba seorang ahli keluarga kita sakit. Sakit, duduk dalam hospital ICU dalam tempoh 2 minggu tersebut di luar negara. Ahli keluarga yang pergi sekali dengan kita tu, maka seluruh perjalanan travel waktu tu, perjalanan kita tu, lawatan kita tu jadi tak seronok. Sebab apa? Sebab ahli keluarga sakit 2 minggu. Apatah lagi, apa perasaan kita kalau kita masuk syurga, akan tetapi ada ahli keluarga kita, beberapa orang duduk dalam neraka. Tuan-tuan nak rasa apa duduk dalam syurga? Nak rasa ke nikmat tu? Nak terasa ke nikmat tu sampai dalam hati kita? Nak boleh hidup dalam keadaan nikmat? Itu yang saya, sebab saya nak baca ayat bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Ahli neraka memanggil ahli syurga. Kata para ulama tafsir, ketika ahli neraka panggil tu, mereka lihat dan nampak ahli syurga ziarah mereka. Maksudnya tuan-tuan, dalam syurga, ahli syurga boleh ziarah ahli neraka, tapi ahli neraka tak boleh keluar daripada tempat siksaan api mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan sebab itu, ada beberapa ayat dan hadis yang menceritakan tentang ahli syurga boleh pergi tengok ahli neraka. Apa perasaan kita tengok mak kita?
Wal'iyadzubillah, kalau ibu kita dalam neraka. Apa perasaan kita lihat anak kita, 2 orang duduk dalam neraka. Kita tahu anak kita tak pernah sembahyang. Kita tahu anak kita tak pernah tutup aurat dengan baik, dengan syar'i. Jadi ahli syurga Allah Ta'ala bagi kelebihan sampai tahap boleh melawat ahli neraka. Ketika ahli syurga pergi ziarah ahli neraka kata, an afidhu alaina minal ma'. Boleh tak bagi sikit air kepada kami? Au mimma razaqakumullah, ataupun apa-apa makanan yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu semua. Waktu tu baru kenal Allah, baru boleh sebut Allah, baru keluar mulut Allah. Dulu hidup di dunia, sesaat tak pernah terlintas Allah. Waktu duduk dalam neraka, baru sebut. Baru nak boleh sebut, boleh tak bagi sikit air ataupun makanan yang Allah berikan kepada kalian. Baru nak kembali kepada Allah. Maka jawab ahli syurga, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ahli syurga kata tak boleh. Allah Ta'ala haramkan, tak benarkan untuk kami berikan sedikit pun makanan dan minuman yang kami duk dapat tiap-tiap hari ni di dalam syurga kepada mana-mana ahli neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam satu suasana yang lain juga ketika mana ahli syurga pergi tengok ahli neraka, kebetulan yang dia tengok itu pula dulu adalah orang-orang yang tidak beriman dengan syurga. Dulu adalah orang-orang yang benci dengan Islam. Dulu adalah orang-orang yang memerangi Islam daripada muda sampai tua. Perang dengan Islam. Dia orang Islam, dia benci Islam, dia perang dengan Islam. Dia yang susun untuk menghancurkan Islam. Dia yang antara yang susun untuk memporak-perandakan Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila kita terang dekat dia, kita kata ni Islam, ni agama kita kena bela agama ni, kita kena pertahan agama ni, tak ada siapa nak pertahan. Dia perli kita. Musuh-musuh Allah di atas muka bumi ni perli kita. Kita kata Allah ni wujud. Syurga tu ada. Allah itu ada. Neraka tu ada. Mereka kata tak ada, benda-benda tu khayalan. Ketika ahli syurga ziarah ahli neraka, mereka pun tanya kepada ahli neraka, iaitu dengan soalan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Ahli syurga pula menyapa ahli neraka, kami mendapati semua yang Allah bagi tahu dulu, semuanya adalah benar. Lah ni hampa percaya tak? Kata ahli syurga kepada ahli neraka, kalian percaya tak dengan semua yang dulu diceritakan tentang syurga neraka, tentang Allah, tentang balasan dan azab ini? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian hari ini telah mendapati semua yang diberitahu dulu di dunia betul? Adalah betul? Ahli neraka pun jawab, qalu na'am, ya. Hari ini kami percaya bahawa apa yang dulu kami dengar di dunia tentang syurga, tentang neraka, tentang redha, tentang azab, tentang nikmat, tentang mahsyar, kesemuanya adalah betul. Waktu tu baru nak mengaku, dan ketika itu tiada lagi yang bermanfaat untuk mereka. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa sekadar tu dulu, insya-Allah beberapa realiti tentang syurga. Semoga episod ini dan semua episod syurga yang lain dapat bagi semangat kat kita. Kita hidup di dunia yang sementara ni, kita lebih yakin, di dunia ni sementara, semua yang berlaku di dunia ni ujian. Allah nak tengok siapa yang lulus, siapa yang tak lulus, untuk Allah bagi pahala. Siapa yang langgang, Allah bagi dosa, dan kesemuanya itu insya-Allah akan berakhir ketika mana kita semua melangkahkan kaki kanan dan kiri kita untuk masuk dalam syurga Allah. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli al-firdaus al-a'la. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai yang
terbesar dalam syurga adalah sungai-sungai yang mengalir, dan ia adalah sungai susu. Sungai-sungai besar daripada syurga yang mengalir, ia adalah sungai arak. Antara sungai-sungai terbesar dalam syurga yang mengalir, ia adalah sungai madu. Dan antara sungai yang terbesar yang mengalir dalam syurga, ia adalah sungai jernih. Rindu manusia dengan Allah yang tak terkawal, mendengar nama Allah disebut, mengalirkan air mata dalam solat, mengalirkan air mata sebab rindu dengan Allah.